sejak awal. Tu yang bagi tahu awal. Kena ada satu lagu tema kot. Jeng 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 jeng. Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Kembali lagi kita dalam True Life setiap hari Jumaat pukul 12.30 hari. So, apa khabar semua? Rindu saya ke tak? Okey. So, hari ni seperti yang anda telah tahu, kita akan membincangkan tentang topik vaksin. Apa yang perlu anda tahu tentang vaksin? Okey, so bersama dengan kita hari ni adalah Encik Farid. Tapi, tunggu sekejap, saya panggil dia kejap lagi sebab saya nak bagi tahu. Kita akan ada promotion. So, promotion kita hari ni adalah untuk buy one, free one, Frusinia 3.0 passion fruit. Okay, buy one, free one, passion fruit. Frusinia 3.0. So, siapa-siapa yang nak beli, boleh place order. Dan terhad kepada 6 orang sahaja. Okay, untuk hari ni 6 orang sahaja. Dan hari ni sahaja promotion dia. And also, hari ni juga kita punya giveaway berbeza dengan yang sebelum ni. Sebabnya, giveaway kita hari ni adalah tentang vaksin. So, sebenarnya dia bukannya kaitan dengan vaksin sangatlah. Kalau korang share, kalau anda semua share kita punya live hari ni dan juga tag seorang rakan anda berpeluang untuk join kita punya lucky draw. So, giveaway kita hari ni lucky draw untuk memenangi satu kotak untuk seorang pemenang Frusinia 3.0. So, kita akan pilih 2 pemenang lah daripada lucky draw yang ada partisipan dalam kita punya lucky draw hari ni. Okay, so pastikan anda share dan tag juga kawan anda di ruangan komen. Okay, so boleh start daripada sekarang. So, kita akan tulis nama anda menggunakan username anda tu untuk saya akan pilih pemenang waktu dekat habis kita punya session live nanti lepas saya cakap pasal produk semua. Alright, so kita balik kepada kita punya live hari ini adalah berkaitan dengan vaksin. So, memang sekarang ni hangat diperkatakan tentang vaksin. Pergi kat sini orang kata pasal vaksin, pergi dekat sana orang kata pasal vaksin. Everywhere is vaksin. Okay, so jadi hari ni True Life membawa kepada anda untuk perbincangan mengenai vaksin. So, jadi kepada anda yang ada soalan, sila tinggalkan komen, tinggalkan soalan anda di ruangan komen. So, nanti saya akan tanya juga kepada kita punya panel hari ni. So, saya akan menjemput Encik Farid untuk join saya dekat True Life hari ni. Okey, silakan Encik Farid. Okey. So, terima kasih Encik Farid kerana join saya untuk hari ini. Alright. Okey. Encik Farid, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, so Encik Farid memang sekarang ni tengah hangat diperkatakan tentang vaksin. Kat mana-mana je memang orang tengah cakap pasal vaksin. Mesti Cik Farid dekat farmasi sendiri pun mesti ada yang tanya pasal vaksin, betul tak? Betul. Okey, jadi saya akan terus masuk kepada soalan kita yang pertama untuk hari ini tentang vaksin. Okey, soalan dia pertama adalah, adakah vaksin memberi kesan sampingan seperti alahan? Adakah kesan seperti alahan, allergic? Okey, vaksin. Okey, sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat tengah hari. Baik, soalan yang berkisar tentang vaksin dan alahan, memang ada alahan. Okey, tapi tak semuanya, bukan semuanya orang akan alah kepada vaksin. Dia bergantung pada orang tu sendirilah. Alright. Jadi apabila tu sebab apabila ada kita panggil ada declaration, okey. Jadi sebelum mendapatkan vaksin, kita kena listkanlah adakah kita ni ada alahan-alahan tertentu. Jadi bila kita isikan declaration tu, baru petugas tu akan tentukanlah sama ada seseorang tu sesuai untuk mengambil vaksin ataupun tak sesuai. Oh, maknanya kita kena tahu, diri sendiri pun kena tahu jugalah sama ada kita ada alahan atau apa-apa sebelum ni. Yes. Okey. Dan sebenarnya vaksin, ada orang takkan ada alahan, ada orang akan ada alahan, depends pada dia punya keadaan kesihatan. Yes. Okey. So, soalan yang seterusnya, adakah vaksin akan menukarkan DNA dalam sistem badan seseorang?
Okey. Biasa kan benda soalan famous ni Cik Farid. Macam, diorang takut nak terima vaksin ni sebab takut DNA diorang berubah. Kalau ikut teknologi yang ada, tidak vaksin tu tak tukarlah DNA seseorang tu tak akan ditukar. Okey, oleh vaksin tersebut. Alright. Okey, sebenarnya takkan So Cik Farid dah jawab, takkan bertukar. Don't worry. So anda tak Takkan jadi. bertukar, tak adalah microchip ke apa ke yang boleh track lah macam-macam jadi zombie lah. So maknanya anda hari ni macam saya kena vaksin, hari ni saya Ain, minggu depan saya Ain lagi, tak bertukar jadi Ainon ke siapa-siapa orang lain tak. Okey, so soalan saya yang ketiga untuk hari ni, sebab kita pun nanti akan ada soalan daripada kita punya viewer juga Cik Farid. So nanti akan saya tengok jugalah. Okey, so soalan yang ketiga hari ni, adakah vaksin akan menyebabkan berlakunya kemandulan kepada wanita dan juga lelaki lah? Itu that means from the data memang tak adalah kesan sampingan yang menyebabkan infertility tu tak ada data lah. Okey. So boleh dikatakan selamat, tak ada side effect in terms of infertility lah. So maksudnya tak akan ada apa-apa kesan berkaitan dengan kemandulan lah. Okey je lah untuk terima vaksin. Alright, so soalan saya yang seterusnya, adakah vaksin hanya berfungsi pada sesetengah jenis darah sahaja? Okey. Sebab orang kan lain-lain banyak sangat. Orang lain-lain tapi semua jenis darah boleh terima vaksin, tak ada masalah. Dia bukan macam untuk derma darah, blood type O kena ambil darah O saja. Tak adalah. Kalau macam tu payah juga tu. So maknanya memang dia terbuka kepada semua orang, tak kisah darah apa pun. Ya, tak kisah jenis darah apa pun. Okey. Alright, so soalan kita yang seterusnya, adakah wajib untuk mengambil vaksin? Okey, wajib tak wajib, kita boleh bagi tahu vaksin digalakkan lah. Okey, digalakkan, tapi buat masa sekarang ni tak adalah wajib. Okey, so tak wajib. Tapi amat digalakkan untuk menerima vaksin apabila kriteria telah diluluskan lah. Yang itu yang penting pun. So sebenarnya depends pada diri sendirilah. Kalau kita rasa kita dah cukup kuat, mungkin tak perlu. Tak, itu kita tak boleh cakap lah. Kita cukup kuat. Tidak. Alright, so soalan saya yang seterusnya, adakah masih lagi perlu mengamalkan langkah pencegahan dan mengikut peraturan SOP selepas pengambilan vaksin? So biasanya orang nak tahu juga, lepas dah ambil vaksin ni, SOP kena perlu ikut lagi ke tak? Itu sudah semestinya. Okey. Mesti, sebab walaupun kita dah mengambil vaksin tu tidak garanti, tidak menjamin bahawa kita tak boleh dijangkiti. Okay? So that's why selepas vaksin pun kita still kena mematuhi kita punya SOP lah. Kena pakai mask, kena basuh tangan, kena pakai hand sanitizer kalau kita keluar, lepas tu jaga jarak. Yang itu memang semua kena ikut prosedur lah. So lepas vaksin pun pastikan anda sentiasa mengamalkan SOP. Okey. Alright, so soalan saya yang seterusnya, okey, ada tak peluang untuk individu yang dah terima vaksin untuk dapat semula penyakit tersebut? Yes, memang sebab apabila seseorang sudah divaksin, dia tidak dijamin, dia tidak dijamin tak boleh dijangkiti. So that's why ada possibility yang dia boleh still kena jangkitan virus tu lah. Jadi still itu sebab kena still mematuhi SOP tu lah. So pastikan anda sentiasa mengamalkan SOP. SOP ni sebenarnya penting, walaupun kita nampak macam tak penting dah sekarang sebenarnya, Encik Barik. Ramai orang memang, saya rasa dekat luar sana memang kurang sedikit lah tentang pengamalan SOP. Itu sebab kena amalkan. Itu yang sekarang dia punya denda. Orang bila scan MySejahtera tu pun, satu scan ni berapa ribu ni. Itu yang kita kena ingat lah. Scan lagi mahal lah sebenarnya sekarang. Scan lagi mahal. Alright. So soalan saya seterusnya adalah, adakah vaksin selamat untuk ibu menyusu?
Okey, untuk ibu menyusu biasanya tak digalakkan. Okey, biasanya kalau sangat-sangat berisiko, biasanya kena berbincanglah, kena berbincang dengan doktor, doktor yang merawat, sebab mereka akan tengok risiko dan juga kesihatan seseorang itu dan sama ada perlu atau tidak perlu. Yang itu yang memang ni lah, sebab untuk breastfeeding biasa tak ada data lah untuk keselamatan. Okey. Alright, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Adakah kesan sampingan selepas pengambilan vaksin boleh menjadi teruk? Okey, kesan sampingan memang ada. Okey, tak dinafikan bahawa kesan sampingan tu ada, tapi dia bergantung kepada seseorang tu. Okey, ada biasanya kesan sampingan yang normal, yang biasanya akan sakit lah. Berlaku kesakitan dekat tempat injection tu. Tempat kena cucuk tu. Tempat kena cucuk tu, biasa dia akan merah, dia akan bengkak sikit. Okey, dan bergantung pada seseorang tu. Okey, lepas tu mungkin akan demam. Okey, rasa macam nak demam, rasa macam tak sedap badan. Okey, dan biasa kesan-kesan ringan macam ni akan berlangsung dalam 1 hingga 3 hari. Dalam 3 hari. So maknanya kalau 1-3 hari lepas kena vaksin tu normal lah. Normal lah. Kita bagi masa dalam 72 jam. 72 jam post post vaccination lah. Selepas kena cucuk tu lah. Okey. Okey, so soalan saya yang seterusnya, mengenai berapa lama tahap imuniti dalam badan seseorang tu lepas divaksinasi akan bertahan. Saya nak tahulah berapa lama, maknanya vaksin tu bertahan sampai selamanya ke ataupun 24 jam ke. Okey, yang ini mengenai berapa lama still masih tidak ada data untuk menunjukkan bahawa vaksin yang diterima boleh tahan berapa lama. Okey, jadi yang tu still dalam kajian, dan juga penyelidikan yang perlukan lebih banyak data daripada pengeluar vaksin lah. Okey. Okey. So soalan saya seterusnya, berapakah julat umur yang sesuai untuk pengambilan vaksin? Okey, sekarang kalau kita tengok julat umur, biasanya lebih daripada 18 tahun lah. Lebih daripada 18 tahun. Okey, yang dah boleh qualify untuk mendapatkan vaksin. Maksudnya maksudnya kalau ikutkan lah, budak-budak sekolah memang tak akan dapat lah. Budak-budak sekolah memang tak ada lah. Budak-budak sekolah tak ada lah. Okey. Lepas SPM tu pun belum tentu, sebab SPM pun baru 17. Mana dia kena tunggu sampai umur betul-betul 18 tahun? Ya, 18 tahun. Kalau dah kata SOP dia 18 tahun, 18 tahun. Sana. Okey. Janganlah tipu umur Okey, soalan saya yang seterusnya. Adakah satu keperluan kepada pesakit yang telah pulih dari serangan virus untuk mengambil suntikan vaksin? Macam orang tu dah pernah kena COVID and then dia dah okey. Lepas tu dia terima suntikan. Boleh terima suntikan atau tidak? Okey, untuk pesakit yang pernah kena COVID, dia dah kena COVID, lepas tu dia dah baik. Dia dah baik, ada dia punya masa dia ada masa dia. So maksudnya apabila seseorang tu dah kena COVID, dia kena pastikan bahawa selepas 10 hari, lepas 10 hari dia dah pulih daripada COVID, baru dia boleh terima vaksin. Terima vaksin, first dosage tu lah, first dosage. Ataupun apabila seseorang tu kita panggil exposure, tiba-tiba dia kontak rapat ataupun dia expose kepada sakit, dia kena tunggu 14 hari. Dia kena tunggu 14 hari. That means kita boleh bagi tahu quarantine lah. That means dalam masa 14 hari tu, selepas tu dia tak ada apa-apa, baru dia boleh terima vaksin. First dose tu lah. Itu yang kriteria dia lah yang perlu dipatuhi. Okey. Alright, so soalan yang seterusnya, apakah kontraindikasi pengambilan vaksin? Okey, alright. So maksudnya bila contraindication ni maksudnya tak boleh lah. Kalau seseorang tu memang ada history sejarah alahan.
Okay, alahan tak kira lah alahan sikit ke, alahan apa ni? Kalau dia ada alahan terhadap kepada ubat vaksin, ke apa? alahan terhadap vaksin ataupun orang pregnant, orang pregnant, and even untuk orang yang breastfeeding, alright, dan juga kalau sebelum ni, dalam masa 14 hari sebelum ni, kalau dalam masa 14 hari sebelum ni dia dah ambil vaksin lain, dia dah ambil vaksin lain, katakan dia ambil vaksin untuk sakit lain lah, measles ke chickenpox ke apa ke. So masa dalam 14 hari tu dia tak boleh terima vaksin COVID lah. So benda tu lah ambil berat. Apa benda yang berat. Kita tahu kita ada arahan tu lebih kepada ubat atau macam mana? Alahan memang kalau boleh memang kita akan listkan. Itu sebab bila form, declaration form tu, kita kena list down apa alahan ubat ke, alahan makanan pun sama. Makanan pun sama. Kena letak kat situ lah. Tapi kita akan tengok. Macam habuk ke, kucing ke, semua letak? Semua letak. Be safe, letak je list panjang list. Better be safe. So kalau orang yang ada 300 alahan, 300 alahan. Letak. Okay. Alright. Soalan yang seterusnya, saya nak tahu tentang kebaikan menerima suntikan vaksin ni. Apa kebaikan dia? Okey, kebaikan suntikan vaksin maksudnya dia untuk membantu badan untuk create ataupun pembentukan antibody lah, pembentukan antibody terhadap COVID. Jadi kalau katakan kena COVID, tak adalah teruk sangat. Okay, that means you dah sedia antibody, badan dah ada antibody untuk melawan virus yang kalau masuk dalam badan lah. So dia dah ada antibody. Itulah kebaikan dia. So maknanya badan kita dah ready lah. Kalau kita kena jangkit pun, maknanya kita punya badan boleh lawan balik. Macam itulah sebenarnya itu kebaikan. Mengurangkan, maksudnya dia akan mengurangkan kesan akibat kena COVID yang teruk. Okey. Alright. So tadi kita dah cakap pasal vaksin semuanya. So sekarang saya nak tahulah, apakah persediaan yang paling penting untuk kita lakukan sebelum menerima vaksin? So kita kena prepare juga badan kita, betul tak? Yes. Persediaan ni penting. Persediaan ni penting. Okay. Sebab kita kena plan. Macam kita nak pergi jalan. Kita nak pergi jalan. Kita dah siap bag lah, packing lah, letak sabun, letak macam-macam kan. Jadi sama juga bila kita nak buat vaccination ni. So kita kena plan. Plan maksudnya malam sebelum tu kita pastikan kita tidur awal. Kita tidur awal, kita tak minum alkohol yang berlebihan. Kita minum air, pastikan hidrasi badan. Hidrasi badan penting. Okay. Lepas tu kita nak plan besok kita nak pergi. Kita nak pakai baju apa? Kena plan sampai baju pun kena plan sampai baju. Sebab kita kena tengok. Sebab bila vaksin, kita sama ada sini ke, kiri ke, kanan ke. Lepas tu kalau pakai baju long sleeve macam ni, payah nak roll up. Betul. Kita nak roll up sampai ke atas. Macam mana tu? Jadi itu kita kena plan. Bagi kita pakai t-shirt yang short sleeve, lengan pendek lah. Lengan pendek ataupun yang tak ada lengan tu. Macam orang pakai basketball tu kan. So senang macam ni. Terus cucuk je lah. Terus cucuk je. Yang itu pun itu kita kena plan. Lepas tu pilihan tangan. Pilihan tangan. Tangan kiri ke tangan kanan? Kena pilih juga tangan. Itu kita kena plan. Sebab biasanya kita suruh kita pakai non-dominant hand lah. Non-dominant tangan lah. Maknanya kalau kita jenis tangan kanan, pilih tangan kiri. Yes. Sebab nanti kan kita anticipate akan sakit. So bila kita sakit, kalau kita kerja kan, kalau kita memang tulis tangan kanan, so akan mengganggu kita punya productivity. Jadi kita pilihlah belah tangan kiri. Lepas tu itu yang tulis. Lepas tu tengok juga macam mana orang tu tidur. Ada yang suka tidur belah kanan kan. Bila kanan sebelah sini sakit. So bila sakit, you tak boleh tidur sebelah sini dah. So yang itu pun
Itu yang sebab kita kena plan. Jadi kita kena plan. Betul. Pilihan tangan mana key kan pun nak kena plan. Nampak nak pakai baju apa, pilihan tangan tu pun penting, okey. Itu satu. Then lepas tu bila kita dah masuk tu, kita dah buat declaration semua, pastikan kita duduk. Kita duduk relax. Kita duduk relax, kita duduk tegak. Bila kita duduk tegak, bila duduk tegak, alright, lepas tu pun dalam bila kita kena tunggu time vaksin tu, make sure SOP, mesti pakai mask. Pastikan pakai mask, pastikan kita punya jarak daripada satu sakit ke satu sakit, semua terjaga. Dan lepas tu kita kena tahu langkah lah. Lepas tu katakan lepas tu kita relax, tarik nafas, relax. Sebab certain orang dia takut takut needle. Dia takut jarum. Tengok jarum tu. Ambil panjang. Tu kena relax. Kalau takut tutup mata lah. Tutup mata, relax. Ada kemungkinan tak orang lari? Tak ada. Macam-macam kan. Viral dalam apa handphone pun macam-macam. Lari masuk semak lah macam-macam. Jadi yang tu pun memainkan peranan. Lepas tu kita pastikan macam kita breakfast, kita breakfast, maknanya sarapan makan. semua tu memang penting lah. Sarapan sebab itu akan mempengaruhi kita punya emotion. Kita punya emotion state, mood kita. Carilah benda-benda makanan yang memang kita menghappykan diri lah. Happy, relax. Dan lepas tu kena pastikan katakan dah lepas cucuk. Dan kita prepare. Kita kena prepare. Kalau katakan tempat tu memang sakit, lepas tu kita boleh letak ice pack sebenarnya. Kita ambil ais, letak bagi surutkan dia punya bengkak ke apa ke? Surutkan bengkak, bagi dia tak sakit sangat lah. Lepas tu kalau lah sakit sangat ataupun ada simptom-simptom demam, so kita boleh makan. Kita boleh makan ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit macam paracetamol ataupun ibuprofen. Yang ini biasanya boleh didapati di farmasi ataupun boleh dapat kat klinik lah. Kalau kita mengalami demam ataupun sakit yang kita tak boleh tahan sangat sampai mengganggu kita punya pekerjaan ataupun sampai tak boleh tidur lah kadang-kadang kan. So boleh makan ubat tahan sakit lah. So kalau lepas makan ubat sakit, contohlah lepas tu kita sakit tu, kita ambil ubat, dia takkan ada side effect ataupun ni lah, takkan mengganggu. Biasa tak adalah, dia tak ada mengganggu apa-apa. So biasanya lepas kena injection tu, biasanya kita akan kena duduk kat situ. Kita kena duduk dekat center tu dalam masa 15 minit ataupun sampai setengah jam lah. Sebab kita orang nak tengok, dia nak observe. Dia nak observation supaya tak ada apa-apa kesan sampingan yang teruk. Lepas tu boleh balik lah. Biasanya macam tu lah. Maknanya dah akan tengok dululah dia punya sama ada side effect atau tak, barulah kita boleh dibenarkan untuk balik. Ya. Okey. So Encik Farid ada lagi ke apa-apa punya persediaan selain daripada tu? Tak ada. Okey, habislah. Okay lah. So banyak tadi Encik Farid cakap pasal pilih tangan mana, pakai baju apa, makan dulu sebelum pergi. Pastikan mood anda happy. Makan sikit, bukan suruh makan sampai sampai tersandar. Encik Farid kalau makan aiskrim dulu boleh ke? Happy? Boleh. Tak ada masalah. Kalau tak ada kencing manis boleh je. Okey. Alright, so soalan yang seterusnya. Kalau tadi ni kira masuk ubat dengan suplemen lah Cik Farid. Kalau ambil apa-apa ubat atau suplemen, so boleh ke terima vaksin dan tanpa ada kesan? Boleh. Kalau kita memang mengamalkan suplemen ataupun ubat-ubatan, boleh makan ubat-ubatan ataupun suplemen macam biasa. Kita tak payahlah nak skip ke nak ni, tak payah. Tapi pun macam tu kita boleh macam kita nak get ready badan kita kan, so kita boleh ambil lah suplemen macam vitamin C ke yang akan meningkatkan sistem imun, right, dan juga membantu emotion ataupun boleh turunkan kita punya stres,
kita memastikan bahawa kita punya sistem gastro-usus, kita makan probiotik ke. Jadi dia akan meningkatkan kita punya immune system sekali. Alright. Dalam masa yang sama kita kena pastikan tidur. Kita boleh tidur dengan cukup. Tidur pun amat penting supaya memastikan bahawa sistem imun kita berada di tahap yang maksimum. Itu yang penting lah. Dan juga stres. Kurangkan stres lah. Sebab memang ada serta suplemen yang membantu untuk mengurangkan stres. Untuk lelaki dan juga untuk perempuan pun sama. Okay. Dan juga paling penting hydration lah. Minum air dengan secukupnya. Okay. Alright. So yang paling penting apa yang perlu lakukan adalah dengan pastikan kalau orang yang ambil ubat tu ambil ubat, jangan skip. Kalau orang yang mengamalkan suplemen tu pun ambil juga suplemen dia. And kalau boleh orang yang tak ada ambil apa-apa tu pun boleh amalkan juga suplemen untuk meningkatkan imun sistem badan. And then pastikan juga tidur dengan secukupnya dan hidrasi diri anda dengan air. Okey. Yang paling penting itulah untuk kita pastikan badan kita di tahap sistem imun yang maksimum. Okey. Alright, so sebenarnya saya ada dua soalan dekat saya punya screen komputer ni daripada Karen C. Ni daripada komen kita sebelum ni dekat Facebook. Dia tanya, if the family has a health complication, is it advisable to take the vaccine? Okey. Soalan pertama dia. Soalan pertama, kalau macam ada health complication, biasa health complication tengok komplikasi apa. Tengok komplikasi apa. So komplikasi ni biasanya kena bincang, kena bawa berbincang dengan ahli farmasi ataupun doktor yang akan boleh bagi pendapat dan nasihat sama ada pesakit itu sesuai atau tidak menjadi satu kandidat untuk mendapatkan vaksin. Itu yang paling penting sebab kita kena setiap satu pasien tu berbeza. Jadi kita tak boleh secara am lah. Kita kena tengok sama ada fungsi organ, fungsi dia punya sistem imun. Lepas tu nak kena tengok juga dia makan ubat-ubat lain ke tidak. Sebab ada ubat-ubat lain yang menurunkan sistem imun. Kita panggil immunosuppressant. So immunosuppressant ni itu sebab kena list down. Lepas tu kena bincang. Kena bincang dengan ahli farmasi dan ataupun dengan doktor. So sebelum kita nak pergi vaksin tu memang kita kena check sendiri punya badan dululah sama ada di tahap yang paling baik atau tidak untuk menerima vaksin. Ya. Yes. Okay. So soalan yang seterusnya daripada Karen C. If we have health complication like high BP, cholesterol or even diabetes, can we still go for vaccination? Ya, boleh. Memang still boleh. Itu sebab bila kita panggil that one, kita panggil comorbidities. Comorbidities maksudnya dah ada penyakit kronik yang lain. Jadi penyakit kronik lain tu boleh dapatkan vaksin juga. Sebab mereka juga terkandung dalam pesakit yang ada mempunyai risiko. Jadi apabila comorbidity tapi kita kena buat saringan dululah. Jadi kita buat saringan. Kalau sesuai, yes, memang boleh mendapatkan suntikan vaksin. Okay. Alright. Okay. Alright. So, soalan kita yang seterusnya ada daripada dekat dalam Facebook punya pula. Okay. Daripada Ija Abdul Hashim. Dia tanya, adakah perlu berkhidmat nasihat dengan doktor jantung kita sebelum mengambil vaksin? Saya rasa yes. Yang tanya ni memang ada masalah jantung kot. Sememangnya kalau memang ada masalah jantung, masalah jantung yang perlukan nasihat daripada pakar jantung, kardiologis, sememangnya kena dapatkan nasihat daripada kardiologis sama ada pesakit itu sesuai untuk mendapatkan suntikan vaksin. Sebab ada juga kesan sampingan yang yang teruk yang dihadapi oleh pesakit jantung. Jadi memang kena dapatkan nasihat daripada doktor yang merawat pesakit tersebut. Itu lebih selamatlah. So maknanya memang kalau orang yang ada sejarah sakit sebenarnya memang perlu dapatkan nasihat daripada doktor-doktor masing-masing lah. Ya, memang. Okey. Alright, so soalan yang seterusnya daripada Safawati Ali. Dia tanya, ada tak cara mudah
untuk cerita macam mana vaksin tu berfungsi, especially mRNA vaksin. Kepada mereka yang tiada pendedahan tentang ilmu sains. Maksudnya nak cakap pasal layman punya bahasa lah, kepada patuk ke, nenek ke. Diorang kan tak faham yang sains punya penerangan. Okay. Yang cara mudah lah. Cara mudah. Kalau cara mudah yang macam mRNA tu maksudnya bila kena suntik tu, bila kena suntik dengan vaksin tu, so vaksin tu pergi ke dalam badan kita dan dia bertindak macam photostat punya mesin. Photostat punya mesin yang mana photostat punya mesin tu akan keluarkan antibody. Photostat mesin tu akan keluarkan antibody, supaya antibody itulah yang akan digunakan untuk melawan COVID-19, virus COVID-19. Kalau virus COVID-19 tu masuk dan menyebabkan jangkitan COVID lah. Itu je, senang. Kita cakap pakcik ni masuk ke cucuk, kita ada photostat machine tengah untuk fungsi. bekerja. Untuk bekerja. Itu je lah, itu yang senang lah untuk bagi dia betul faham. Alright. Okey, so soalan yang seterusnya ada daripada Chiang sini, dia ada 2 soalan. Tapi what should we do before vaccination? Tadi kita dah ulas masa kita punya soalan tadi. Okey, so soalan yang seterusnya dia tanya, is the vaccination suitable for people with endocrine imbalance? Okey, endocrine imbalance maksudnya ada gangguan ataupun ketidakseimbangan hormon lah. Ketidakseimbangan hormon bukan salah satu kontraindikasi untuk tidak menerima vaksin. So maksudnya tak apa. Still boleh, tapi kalau still was-was, boleh berbincanglah dengan pakar endokrinologis, sebab setiap satu pesakit tu dia pun badan berbeza. Jadi kita kena faham apa masalah patient tu, baru dia boleh berikan nasihat yang tepat lah. Okey. So soalan yang seterusnya daripada Mardiah Muhammad Farid. Dia tanya tentang pemakanan. Apa pemakanan untuk pencegahan yang terbaik kita boleh ambil sebagai langkah awal dan mungkin terbaik untuk sekurang-kurangnya mencegah daripada dapat COVID dan tanpa memerlukan vaksin? Okey. So biasanya kalau daripada segi permakanan, biasanya kita memastikan bahawa kita makan makanan-makanan yang tinggi antioksidan, antioksidan properties yang tinggi, macam sayur-sayuran, buah-buahan, lepas tu color, buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang banyak color, color macam orange, merah, purple, yang tu kita panggil banyak carotenoids lah. Jadi yang itu akan membantu untuk meningkatkan sistem pertahanan badan. Dalam masa yang sama, itu yang kita tambah. Jadi kita kena kurangkan, kita panggil pro-inflammatory foods, maksudnya makanan-makanan yang menyebabkan keradangan. Yang itu kita kena kontrol lah, kita kena kontrol ataupun kita kena kurangkan. Makan barang-barang makanan-makanan yang berminyak, yang bergula, yang banyak karbon, macam sate-sate kan, semua kena bakar, yang itu semua yang bakar menyebabkan sampai hitam tu. Yang itu semua kita kena cut. Yang itu semua kita cut. Jadi macam sama juga macam itu pemakanan. Daripada stres, bila kita stres level, jadi kita punya keradangan pun akan naik. Radang akan naik, jadi immune system pun akan turun. Itu is on stress. Dan waktu tidur. Waktu tidur, kalau kita tidur lambat, kita tidur lambat pukul 1, pukul 2. Kalau sekarang ni ramai yang main game kan. Macam-macam main game. 3-4 pagi pun. Jadi yang itu akan menyebabkan kita punya gangguan sistem badan dan juga hormon yang keluar untuk cell repair akan kurang. Jadi yang itu pun akan memainkan peranan bahawa sistem imun pun akan turun. So yang ini semua kena seimbang. Jadi yang ini untuk pastikan sebelum kalau katakan nak pergi vaksin ke, so yang tu kena turunkan lah. Okey. So soalan yang seterusnya daripada Akilah Zulkifli. Dia tanya, jika sudah divaksin, adakah kita harus tetap berjaga-jaga seperti kerap
sanitize tangan. Ni tadi soalan ni sebenarnya Cik Farid pun dah jawab, tapi boleh kot Cik Farid ulas sikit kot. Mungkin dia terlepas tadi. Okay. So bila kita kata, that means bila dah kena suntikan kan. So bila kena suntikan, vaksin tu tidak garanti. Dia bukan satu jaminan yang bahawa orang yang dah kena vaksin tu takkan kena jangkitan. So maksudnya kita still lepas dah kena imunisasi, dah ada vaksin punya injection, you still kena patuhi SOP. Still kena pakai mask, still kena kurangkan pendedahan crowded places, kena jarak fizikal, kena basuh tangan, dengan sabun. Kalau air dengan sabun tak ada, memanglah bawa jalan hand sanitizer. Itu amat penting. So maknanya penting still lagi kalau lepas, sebenarnya even tak kena vaksin lagi pun, lepas dah kena vaksin pun, yang penting SOP kena tetap amalkan dan jaga. Jangan tinggal pun. Alright. So soalan Cik Farid, kita pun hari ni sebenarnya ada dekat IG Live. Hai. Okay, so soalan daripada IG Live, dia ada tanya. Soalan sepu cemas untuk Cik Farid. Which is a better vaccine? Okay, which is a better vaccine? Okay, soalan apa, bukan sepu mas. Okay, so this is an opinion, opinion masing-masing. Okay, sebab semua vaksin yang telah didaftarkan di Malaysia selamatlah. Okay, so tak ada masalah sebenarnya untuk untuk vaksin tu pun. Okay, tak ada masalah. Tapi if it's actually given a choice, personal opinion, saya akan pilih yang Sinovac lah. Okay, so that is my personal opinion. Alright, tapi tak ada masalah. So sebenarnya semua sekali okey je. Betul tak je balik? Ya, betul. So tak ada pun the best ke apa ke, betul tak? Ya. Okey, so kita ada soalan lagi ke lain? Kalau ada soalan lagi pun boleh tanya lagi dengan Encik Farid. Kita akan bagi lagi masa 3 minit sampai 12.40. Sebab lepas tu kita akan teruskan dengan kita punya sesi. So cepat-cepat kalau ada soalan lagi boleh tanya dengan Cik Farid. Sementara Cik Farid ada kat sini. Memang peluang untuk anda tanya soalan kalau ada. Okay, so banyak sebenarnya kita punya komen hari ni yang tag sebab nak menang hadiah. So tanya kepada anda yang tag tu. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan lagi, kita akan end kita punya session dengan Cik Farid lah dekat IG Live pun okey ke? Okey. Alright. So Facebook pun okey ke? So sebab saya ada team, saya kena tengok sendiri lah team saya. Alright. So kalau tak ada apa-apa lagi dah soalan daripada anda semua. Ada. Baru masuk. Daripada Aida Khalida. Dia nak tanya selama mana proses penghasilan DNA baru untuk imun kepada COVID-19 lepas divaksin. Selepas vaksin, selepas vaksin, kalau tengok data, biasanya that's why daripada first dose tu lah, first dose tu, dalam masa first dose tu dah, that's why vaksin yang pertama tu kalau ikut mRNA tu, first dose tu dia akan ambil masa dalam masa 21 hari, dalam masa 21 hari. So dalam masa 21 hari tu dah ada peningkatan antibody terhadap COVID-19 lah. Alright. So dalam masa 21 hari tu dah ada dah. Then that's why the next pada 21 hari tu dia akan bagi second booster. Tapi itu yang jenis nak tu jenis lama, tapi as utilization ataupun penggunaan mRNA ni, so ada juga certain countries yang dia dah start panjangkan masa untuk dapatkan second booster dose tu, sebab dia nampak peningkatan antibody tu ada yang dah boleh tahan sampai 60 hari pun ada. So maksudnya memang ada peningkatan antibody. Ada peningkatan antibody. Jadi biasanya second booster dose tu untuk meningkatkan lagi keberkesanan vaksin tu tersendiri. Tapi yang itu memerlukan kajian yang lebih terperinci lah. Okey. So rasanya tak ada soalan yang baru lagi dah kot.
Alright. Okay. Ada lagi ke soalan sebelum Cik Farid pergi meninggalkan kita? Okay, so rasmi dah tak ada kot. Ramai cakap terima kasih Cik Farid. Good sharing. Okay, sama-sama. Tak dapat. Okay, ada soalan lagi terus ni. Sekejap saya tengok. Okay, daripada Ija Abdul Hashim dia tanya, adakah pengambilan vaksin akan buat badan lemah atau nak demam sakit-sakit urat? Ini sebenarnya antara kesan sebenarnya. Memang itu adalah itu sebabnya vaksin. Okay, bila kita ambil vaksin, okay, so vaksin ni akan menyebabkan bahan asing ataupun bahan yang badan sebelum ni tak kenal. Jadi memang that's why kita perlukan kita punya immune system ataupun sistem imun badan untuk pada ketika tu dia kuat. Itu sebab kita kena prepare. Kita kena prepare, tidur cukup, minum air cukup, banyak, jaga pemakanan yang sihat. Jadi kita punya sistem imun pada ketika kita nak terima vaksin tu adalah paling optimum masa tu. Jadi itu yang akan menentukan sama ada post vaksin lepas injek tu kita akan ada kena side effect ke tidak lah. Itu yang demam itu ada semua tanda-tanda bahawa badan tengah melawan ataupun vaksin tu tengah dalam berfungsi sistem dalam sistem pembentukan antibody lah. Yang itu yang kena kita panggil side effect lah, tapi that is actually the reaction, good side effect lah sebenarnya, yang memastikan bahawa badan kita memang tengah melawan ataupun bertindak balas untuk pembentukan antibody. Itu yang kita prepare siap-siap tu. Get ready dengan paracetamol, kita get ready dengan ibuprofen. Okay, kalau teruk sangatlah, sampai berdenyut, kita tak boleh tidur kan. So kita makan Panadol ataupun ibuprofen, bergantung kepada keadaan seseorang tu. Okay, alright. So ada lagi soalan seterusnya. Banyak pula. Tiba saya kata nak end lah. Banyak pula soalan masuk. Okay. Daripada Chiang Cindy, dia tanya, golongan mana yang lebih memerlukan vaksin selain daripada first liner? Golongan mana? Okey, golongan mana golongan mana tak adalah kita tak ada spesifik. Spesifiknya. Okey, selain daripada frontliner, keseluruhan pun perlukan. Itu sebab untuk mendapatkan kita panggil herd immunity. Herd immunity perlukan at least 70 to 80% of the population untuk dapat vaccination. Okay. Jadi untuk turutan tu itu kerajaan yang tentukanlah, sama ada phase 1 ke, phase 2 ke, phase 3 ke, yang itu akan ditentukanlah. Jadi tugas rakyat adalah untuk daftar. Itu penting, daftar. Dekat mana? MySejahtera boleh buat. Okay, daftar MySejahtera, make sure alamat ikut current, ikut alamat tempat sekarang. Sebab kalau tidak nanti disuruh, kalau dulu lahir dekat Keluang, dia suruh balik Keluang ambil vaksin. Jauh. Tak payah. Dengan PKP lagi. Dah tak boleh rentas negeri. Tak boleh rentas lagi. So yang itu pentinglah. Okey, so soalan yang terakhir untuk hari ini. If ada dalam satu komuniti, ada yang ambil vaksin dan ada yang tak ambil vaksin, sejauh mana keberkesanan vaksin tersebut dan apa impak dia terhadap komuniti tersebut? Impact, I would say impact terhadap komuniti yang itu ambil vaksin tak ambil vaksin bergantung kepada immune system komuniti itu sendiri. Kalau orang tu ambil vaksin, okay, so orang tu memang akan ada antibody, ada advantage lah. Okay. Tapi kalau orang yang tak ambil vaksin, okay, dia jaga SOP semua okey, dia makan okey, dia tak ada comorbidities, yang itu dia still kena ada mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, cuma akan lambatlah dapat herd immunity unless that means orang tu sendiri kena
kena COVID. Tapi itu opinion masing-masing lah. Yang itu kena bawa berbincang untuk sama-sama faham tentang kepentingan dia lah. Okey, so daripada Ijaz dah cakap macam ni. Okey, terima kasih Cik Farid. Noted. Masa eloklah kita ambil Frusinia. Kejap lagi saya akan cakap pasal Frusinia. Okey, so saya rasa sampai sini saja kita punya session dengan Encik Farid. So, terima kasih Encik Farid kerana sudi berkongsi tentang vaksin kepada masyarakat. Sebab kita still lagi kena educate orang macam tertanya-tanya tentang vaksin ni sebenarnya. Terima kasih banyak Encik Farid. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita akan bye-bye Encik Farid. Alright. Okey. So, saya akan teruskan dengan sesi kita yang seterusnya. Sekarang saya akan beritahu balik pasal mengingatkan anda semula tentang kita punya promotion untuk hari ni. Okay, promotion sesiapa yang nak join promotion. Nak join promotion hari ni buy one free one. Okay, kita ada buy one free one untuk Frusinia 3.0 punya. So peluang untuk anda terhad kepada 6 orang sahaja. Buy one free one promotion. Buy one free one promotion. Okay, so kita ada promotion hari ni. So pastikan anda place order. Place order secepat yang mungkin hari ni saja. Hari ni bersamaan dengan 26 bulan 3. So kita ada promotion buy one free one terhad kepada 6 orang sahaja. So siapa-siapa nak boleh terus komen ataupun DM ke Facebook ataupun IG. Okey, Frusinia 3.0 passion fruit, okey? Alright, so saya nak bagi tahu balik, nak ingatkan anda semua tentang kita punya lucky draw. Okey, lucky draw kita, pemenang dia akan menerima satu kotak Frusinia 3.0. So kita ada 2 pemenang je hari ni, lucky draw. Okey, lucky draw. So kejap lagi saya akan cabut undi siapakah pemenangnya. Jadi anda kena tunggu sehingga kita punya live hari ni habis. Okey, barulah anda tahu anda bertuah ke tak. Okey. Alright, so pemenang dia akan menerima satu kotak Frusinia 3.0. Alright, so saya akan cerita sedikit tentang produk dahulu. So masih lagi ada masa untuk anda share dan tag kawan anda. Okey, saya tak marah pun. Share tag kawan anda. Okey. Alright, so saya akan go kepada kita punya produk lah. Ingat tak tadi Encik Farid cakap? Still lagi anda kena prepare diri anda. Lakukan persediaan. Macam mana dengan pemakanan pun boleh. Dengan tidur cukupnya pun boleh. Dengan pastikan kita jaga kesihatan diri kita pun boleh. So saya nak sarankan kepada anda semua untuk sentiasa meningkatkan sistem imun badan dengan mengambil kita punya produk keluaran True Life Sciences iaitu Frusinia 3.0, 6.0 dan juga Pronex. Kerana ia akan membantu anda untuk meningkatkan sistem imun badan. So sangat-sangat bagus untuk anda mengamalkan kita punya produk True Life Sciences iaitu Frusinia 3.0 dan 6.0 dan juga Pronex. Terutama juga kepada adik-adik yang sekolah, yang bakal bersekolah pada minggu hadapan. Adik-adik sekolah menengah kan nak sekolah dah minggu depan. Jadi boleh amalkan Frusinia dan juga Pronex sebab dia akan membantu untuk meningkatkan sistem imun badan. So kita punya Frusinia ada 2 kat sini, nampak tak? Saya tak nampak ke mana tadi. Okey, ni 2. So kita ada Frusinia 3.0 dan juga Frusinia 6.0. So beza dia adalah dia punya nilai ORAC value lah, keberkesanan kita punya antioksidan untuk melawan radikal bebas, benda-benda jahat yang ada dekat sekeliling kita yang boleh masuk dalam badan kita sampai kita boleh jatuh sakit. So beza dia itu saja, ORAC value dia untuk melawan sakit. So yang ni kita ada 30,000 ORAC dan yang ni kita ada 60,000 ORAC. So itu saja beza dia. Dan fungsinya adalah lebih kepada contoh kalau yang demam, batuk sesama. So kalau nak rasa sakit tu pun boleh terus ambil yang Frusinia 3.0 ni. And then kalau biasanya kalau orang yang ada macam Cik Farid cakap tadi, comorbidities, orang yang ada sakit jantung, yang ada diabetes, yang ada kolesterol, boleh ambil Frusinia 6.0 sebab dia ORAC lagi tinggi. Biasanya orang normal memerlukan ORAC sebanyak 7 hingga 8,000 sehari. So banyak orang normal kalau ada sakit maksudnya
perlukan laki tinggi untuk melawan segala jenis penyakit. Okey. Dan kita Pronex ni adalah sejenis Pronex adalah ada probiotik mengandungi 5 jenis probiotik berbeza yang membantu dalam sistem gastro-usus. Maksudnya segala inflammation ke apa yang boleh menyebabkan kita punya sistem imun turun, elok amalkan Pronex. And sebenarnya Pronex ni boleh diambil juga setiap hari. Kita punya fungsi ni apa memang digalakkan untuk ambil setiap hari sebab kita perlu memastikan kita punya sistem imun badan pada tahap maksimum ketika nak terima vaksin. Tapi sebenarnya hari-hari kita kena pada tahap maksimum supaya kita punya badan sentiasa sihat, tak sakit. Macam saya. Nampak tak? Cergas je. Okey. Alright. So, anda boleh dapatkan kita punya produk dekat mana? Dekat kita punya website pun boleh. Nak DM dekat kami pun boleh. Dan juga kepada, pergi je kepada farmasi independen yang berhatiran dengan anda. Anda boleh tahu. Nak tahu macam mana? Anda boleh call ataupun pergi ke website. Website kita truelifesciences.com. Okey. So, boleh dapat tahu kita punya segala informasi dekat situ dan juga harga. Alright. Okey, so saya akan pergi kepada sesi kita yang seterusnya iaitu Lucky Draw. So, siapakah pemenang yang bertuah untuk hari ini? So, dekat sini saya dah ada dia punya kotak. Kotak yang mengandungi nama-nama, ramai nama orang. Ramai nama orang. So, kotak-kotak yang mengandungi nama orang-orang yang bakal memenangi satu kotak Frusinia 30 hari ni secara percuma je saya bagi. So, lucky draw saya ni dalam ni ada nama orang ramai gila. Banyak gila nama. So, terima kasih kerana join. Alright, so saya akan goncang-goncang. Siapa-siapa yang rasa diri tu bertuah boleh berdoa dulu sekarang. Masih lagi sempat. Sudah saya pilih nama. Okay, menang dia. So, sekejap saya goncang dulu. Saya takut jatuh. Alright, ya. Nampak kan? Saya goncang saya memang berlaku adik, saya goncang. Saya tak ada ambil, pilih, tengok nama orang. Alright, so saya letak kat sini. Anda tengok saya tak tengok pun. Alright. Okay, saya ambil satu dulu. Okay, ada satu nama kat sini, di tangan saya. Siapakah pemenang yang pertama untuk lucky draw kita hari ini? Orang ni saya nampak, dia banyak share gila. Pemenang pertama kita adalah Akilah Zulkifli. So, tahniah kepada Akilah Zulkifli kerana berjaya memenangi satu kotak Frusinia 3.0. Okey, kat sini Akilah Zulkifli. Tahniah ya. Alright. So, tahniah Akilah Zulkifli. Okey, so ni pemenang kita yang pertama. Alright, so kita pergi kepada pemenang kita yang kedua. So, hari ni kita ada 2 sahaja pemenang. Okey, 2 saja untuk lucky draw kita hari ni. Okey. Sepatutnya korang kena ni. Woo! Okey, so pemenang yang kedua saya akan goncang lagi sekali Saya berlaku adil, saya goncang lagi sekali. Oh, apa tak dijatuhkan? Okey. Goncang lagi. Siapakah pemenang yang bertuah untuk menangi lucky draw kita yang kedua untuk hari ni dan yang terakhir sebab kita ada 2 je. Alright, so saya dah letak. Saya tak tengok, saya pilih. Okey, so saya dah kat sini ada satu. Okey, kejap ni. Nama sama. Salah Nama sama salah. Alright. Okey, kita dah ada pemenang yang kedua untuk hari ini. Yang bernama Mardiah Muhammad Farid. Tahniah kepada pemenang kita. So, Akilah Zulkifli dan juga Mardiah Muhammad Farid. Yeay, tahniah kepada kedua-dua pemenang kita untuk hari ini kerana berjaya memenangi satu kotak Frusinia 3.0 daripada True Life Sciences secara percuma. Kejap lagi kita punya tim akan anda secara personal lah untuk bagi tahu macam mana cara untuk menerima hadiah daripada True Life Sciences. So, terima kasih banyak-banyak kerana sudi join saya punya live hari ni and sudi tag semua orang, rakan-rakan anda, and terima kasih sangat-sangat. Okey, kerana saya rasa overwhelming hari ni sebab kita punya tag pun ramai, share pun ramai. Okey. Alright, so sekarang saya akan mengingatkan anda semua tentang kepentingan
SOP. Okey. So, macam Cik Farid cakap tadi, even lepas divaksin, anda masih lagi perlu melakukan SOP. Macam sekarang pun, even kita tak terima vaksin, memang SOP sangat-sangat penting. Okey. Pastikan anda sentiasa menggunakan topeng muka ketika keluar ataupun dekat tempat kerja ataupun pergi mana-mana. Memang topeng muka sangat-sangat penting. Pastikan topeng muka tu pun bersesuaian dengan anda. Okay, dekat True Life Sciences sendiri pun ada juga menghasilkan topeng muka 3 helai, 3 lapis punya, bukan 3 helai, 3 lapis punya, 3 lapisan. So boleh dapatkan juga di truelifesciences.com di website. And also pastikan anda menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan anda pada setiap masa. Pegang ni, cuci tangan. Pegang tu, cuci tangan. Pegang ni, pegang tu, pegang ni, cuci tangan. Pastikan menggunakan hand sanitizer kalau tak boleh nak cuci tangan, nak basuh tangan. Okay? And then yang paling penting sekali, pastikan jaga jarak. Jaga jarak 1 meter. Duduk dengan kawan-kawan ke, pergi dating pun still lagi kita jaga jarak. Okay? Kita tak tahu bahawa kita tu, girlfriend kita tu ke, boyfriend kita tu ada COVID ke tak. Dia duduk kat mana-mana entah, kita pun tak tahu. Jadi, pastikan jaga jarak anda sentiasa, okey? Alright. Sekejap saya ada duduk tepi. Okey, alright. Okey, saya dapat daripada tim saya. Pastikan nama pemenang tadi tu DM dia. Kadang-kadang kita susah nak dapat balik dia punya nama sebab ramai orang. Jadi, pemenang tadi tu Farid dan juga Aqilah Zulkifli DM pada True Life Sciences untuk kita bagi tahu macam mana cara untuk dapatkan hadiah. Okey, so seterusnya saya nak bagi tahu kepada anda. Sekarang True Life Sciences, macam saya cakap tadi, IG Live pada hai kat sana. Saya punya IG kat sana. Alright. So kita punya True Life Sciences sekarang semua berada di platform ni. Nampak tak? Mana? Tepi ni. Sini. So, nampak tak? Ada dekat YouTube, ada dekat IG dan semestinya dekat Facebook. So, sila follow untuk mendapatkan informasi-informasi terkini keluaran True Life Sciences. Tentang isu semasa pun memang kami akan update juga. Macam sekarang ni, saya update tentang vaksin. So, sekarang ni adalah info semasa. Macam sebelum ni pun kita pernah buat live tentang kembali ke sekolah. So, sekarang ni, minggu depan untuk adik-adik yang akan masuk sekolah menengah 1 April. Jadi, pastikan adik-adik semua menjaga SOP, tinggalkan sistem imun adik-adik dengan produk keluaran True Life Sciences iaitu Frucinin dan juga Pronex. Okey, penting untuk adik-adik. Sebab kita nak pergi sekolah ni, nak belajar. Lama dah kan. You all tak masuk ke sekolah. Okey? Alright, so follow. Okay, jangan lupa follow, subscribe, like semua sekali video yang ada. Video ke post ke, okey? Jangan lupa. Saya sayang anda kerana anda follow saya. Alright. So, sampai sini saja kita punya True Life untuk hari ini. Jadi terima kasih kerana sudi menonton dan setia bersama saya sehingga ke hujung True Life hari ini. Dan kita jumpa lagi pada next live session. Okay, thank you semua. Selamat makan tengah hari. Selamat bekerja. Selamat happy weekend semua. Bye.